Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita, iaitu kita akan masuk kepada asas penulisan teks asas penulisan teks. Okey, pada hari Ahad yang lepas, saya telah terangkan mengenai font Saya telah terangkan mengenai font, apa itu font, macam mana kita nak gunakan font. Okey, untuk hari ini saya nak gunakan paragraph. Paragraph drawing. Dua perkara ini yang kita akan belajar untuk hari ini. Okey, paragraph. Okey, contohnya kita sebut paragraph. Paragraph sebagai contoh. Okey, bila kita menaik, automatik font dan paragraf akan ada ataupun akan terkemukalah, tidak lagi kelabu seperti tadi Okey, contohnya saya pergi dekat paragraf. Okey, saya klik dua kali. Kita tentukan kedudukan dia, sama ada kita nak kiri, okey, kita nak kiri, tengah, kanan, dan juga kita kenali sebagai justify, iaitu selari pada bahagian tepi di dalam kotak, di dalam kotak tersebut. Okey, kemudian kita ada tambah new slide. Okey, title new slide. Okey, ini tajuk dia lah. Okey, tajuk paragraph contohnya. Paragraph. Okey, paragraph. Kemudian kita ada bullet Contoh kita ada bullet. Contoh nampak Bila kita tekan pada bullet, nampak? Automatik yang tadi kan ada kelabu. Bila kita menaik, automatik bullet ni akan ada. Bila kita tekan enter, automatik bullet tadi, bullet pada bahagian tepi ni akan ada, iaitu numbering. Okey, contohnya. Alright, contoh bullet ni kita nak tukar kepada bullet yang lain. Alright, kita boleh klik pada bahagian anak panah ke bawah. Okey, non tu untuk maksudnya tak ada apa-apa bullet. Kalau kemudian biasa kita akan gunakan fill round bullet. Ini memang standard Bila kita menggunakan slide, automatik dia akan keluar fill round bullet ni. Okey, kemudian kita ada bermacam-macam lagi pilihan. Kita ada yang jenis kotak, kita ada jenis macam ni, star bullet, kemudian kita ada arrow bullet dan juga right checkmark bullet Okey, itu sebagai contoh lah. Kalau kita nak, kita just pilih saja mana yang kita suka. Okey, kalau kita macam ni, kita highlight satulah yang dia akan jadi. Kalau kita keseluruhan, kita akan boleh nampak dua-dua sekali berubah begitulah seterusnya. Okey, sama juga dengan numbering. Okey, numbering pula, kalau kita nak gunakan, kita boleh tekan sajalah mana kita suka. Okey, contoh kita ambil 1, 2, 3. Nampak? Automatik yang mana kita tekan ataupun kita highlight, yang itu yang dia akan berubah. Kalau kita tekan enter saja, dia akan nampaklah seterusnya apa kita punya kehendak Kita tak perlu tukar numbering ni banyak-banyak kali. Alright. Okey, kemudian kita ada increase list level. Increase list level digunakan untuk kita masukkan sedikit pada bahagian dalam. Contohnya nombor 2 ni kita nak tulislah dia punya bullet. Kita ada bullet arrow, bullet apa yang kita perlukan. Nampak? Automatik dia akan ke dalam sedikit dan berubah menjadi nombor seterusnya lah. Contoh kita cerita pada bullet ni. Contoh kita bullet, kita ada arrow bullet. Contohnya kita tulis kat sini lah. Kita ada arrow bullet. Kemudian kita ada star bullet. Tekan enter, dia akan ikut star bullet. Okey. Contohnya dia akan ikut nombor 1, 2, 3 semula. Itu kegunaannya untuk increase list level. Kalau decrease ni kita buang semula lah. Maksudnya kita nak masukkan ke dalam, dia akan tolak semula keluar dan akan automatik dia akan ikut turutan Nampak? 1, 2. Tadi tak ada kan? Okey. Itu sebagai contoh. Alright, kalau kita tengok, kita boleh kita tolak ke dalam ataupun kita masukkan ke dalam sedikit, automatik yang numbering ni akan menjadi nombor 2. Dia akan ikut susunan semula. Alright, itu mengenai increase dan list level Okey. Kemudian kita ada line spacing. Apa gunaan line spacing? Line spacing digunakan, kat sini dah cakap
Control below, control how much space appear between line of text. Okey, maksudnya kita nak kawal ataupun kita nak gunakan berapa kita daripada sign baris pertama dengan baris kedua ni, berapa poin yang kita perlukan. Sebagai contoh, kita highlight semua. Kita pergi pada anak panah ke tepi. Anak panah tepi ni dia ada 1.5. Okey, 2.0. Nampak? Beza antara baris pertama dengan baris kedua tu dia adalah 2.0. Kalau saya tekan 2.0 lah. Kalau 1.5 nampak dia lebih rapat sedikit, 1.5. Kalau 3.0 lagi jarak antara baris Alright. Biasa kita akan, kalau PowerPoint ni biasa kita akan gunakan 1.0 lah. Alright, sebab kita tulis secara point-point, tidak karangan lah. Okey, kemudian kita ada apa lagi yang ada dekat dalam bahagian paragraf ni, kita ada text direction. Apa gunaan text direction? Okey, text direction kita ada pilihan horizontal. Horizontal biasa kita penulisan kita adalah menegak macam ni menegak. Kalau rotate all text 90 darjah ni, maksudnya dia akan ke bawah lah. Kita tengok gambar saja pada bahagian tepi ni, kita boleh tahu dia punya kedudukan lah. Nampak ni 270. Ni stack. Nampak dia punya tepi ni dah menggambarkan kita punya kejadian, kita punya penulisan tersebut. Alright. Kemudian kita ada convert to smart art. Okey, convert to smart art kegunaannya untuk kita nak pindahkan kita punya dokumentasi. Nampak? Pindahkan dokumentasi masuk ke dalam kita punya penulisan ataupun dalam lebih grafik lah. Kita panggil sebagai grafik tu sebab dia kata convert to smart art. Smart art grafik dia jadi cantik lah. Nampak? Dia akan jadi ikut pilihan kita mana kita suka. Alright, kita tunjuk saja automatik kita dah dapat kita punya grafik. Okey, itu mengenai paragraf Alright, sebagai contohlah kalau saya nak pada bahagian ni. Kalau kita klik pada bahagian ni, smart graphic tu tadi, okey, nampak dia akan keluar smart art tools. Smart art tools digunakan untuk kita nak mengubah keadaan. Contohnya kita nak ubah layout dia. Contoh kita tak nak yang tu ke, nak ubah kepada yang lain ke. Kat sini kita banyak pilihan, kita boleh pilih sajalah mana kita suka Okey, kemudian kita boleh warnakan juga, change color. Nampak? Kita boleh pilih warna yang disuka. Okey, kemudian kita ada smart art style pula. Smart art style ni maksudnya kalau kita nak dalam keadaan macam ni, macam ni. Contohnya lah. Kemudian ni best match for document. Maksudnya yang bersesuaian dengan kita punya dokumentasi. Nampak automatik dia akan berubah mengikut pilihan kita. Alright. Okey, kemudian pada format ni untuk kita nak ubah kita punya warna yang kita nak. Okey, contoh kita nak ini, kita nak warna merah. Ini satu-satu kerja lah kalau kita nak buat satu per satu. Kalau kita nak ubah sendiri contoh ini kita nak warna biru. Ikut kehendak kita lah mana kita suka. Kemudian kita ada shape outline. Shape outline untuk kita nak warnakan pada bahagian luar tu dengan warna kita. Yang ni ikut kita punya cita rasa sendirilah. Maksudnya kita nak buat satu per satu. Alright. Okey, itu sebagai contoh untuk kita punya smart art. Okey, kita pergi satu lagi slide. Seterusnya setelah kita siap semua ni berkaitan dengan paragraf, kita pindah pula ke bahagian drawing. Apa yang terkandung ke dalam drawing? Bagi kita ambil new slide, kita ambil blank. Okey, kita ambil blank. Sebab apa blank? Saya nak kosong je pada bahagian ni supaya mudah untuk kita melukis drawing Okey. Kita pergi dekat pada bahagian ni, kita ambil satu kotak yang kita rasa kita nak gunakan. Contohnya saya nak kotak yang inilah. Alright, dia akan keluar satu simbol tambah. Okey, simbol tambah tu kita drag. Tarik ke sepanjang mana kita nak, kemudian kita drop ataupun lepaskan kita punya bentuk tersebut. Okey, bentuk tersebut akan menghasilkan titik-titik ni. Nampak? Titik-titik pada hujung dan bucu kita punya kotak. Kita ketik pada yang luar,
Maksudnya tak adalah apa-apa adjustment ataupun apa-apa perubahan yang kita nak buat pada kita punya shape ataupun kita punya kotak. Bila kita klik, automatik kita akan ada balik kita punya bulat-bulat ni ataupun bulat-bulat pada bahagian luar ni. Okey, apabila kita klik pada bahagian ni, automatik kita akan keluar satu simbol, kita namakan format. Format ni, okey, format ni akan keluar. Kalau kita tak klik, nampak format tu tak akan ada. Kita klik untuk format ni untuk kita mengubah sesuai kita punya gambar ataupun kita punya shape Okey, kita akan format, ubah, susun, atur, shape style. Kita akan ada shape style ni untuk kita ubah kita punya warna. Nampak saya pindah ke sini. Nampak? Okey, kemudian kita ubah kepada yang lain. Nampak? Alright. Kemudian kita ada yang ini kita ada shape outline. Shape outline untuk luar, pada bahagian luar ni kita nampak lebih tebal. Kalau kita nak tempat lebih tebal, kita boleh ambil wedge pada bahagian ni. Nampak? Okay, kemudian kita nampak kat sini kita ada dishes Dishes tu kalau kita nak jadikan dalam keadaan macam ni. Itu sebagai contoh lah. Itu contoh kalau kita nak dapatkan garisan putus-putus. Kalau kita nak tegak saja pun boleh macam tadilah. Alright. Okey. Kemudian kita ada shape effect. Shape effect ni kita nak jadikan dalam keadaan macam ni ke? Macam ni ke? Ni dah betul ni. Shadow kita nak letak. Okey, contoh saya nak pilih yang ni. Shadow kalau kita nak letak berbayang pada bahagian belakang. Nampak Kita pilih di mana kita nak, automatik dia akan berubah mengikut pilihan kita. Kemudian kita ada reflection. Reflection pada bahagian depan pula. Makin ke bawah semakin tebal dia punya offset Alright, contohnya. Kemudian kita nak tambahkan glow. Glow tu berbayang pada bahagian luar. Nak bagi shining lagi Nampak contohnya. Alright, kita ada soft eject. Okey, bevel. Kita boleh main-main apa yang kita perlukan. Dan juga kita ada 3D. Nampak 3D biasa dia akan jadi melintang, menegak, ikut kepada kita punya kehendak lah. Alright, itu berkaitan dengan kita punya shape Okey, dalam satu keadaan lagi, kalau kita gunakan arrange. Apa yang arrange ni? Arrange ni kita nak mengubah, susun, atur kita punya shape ni tadi. Sebab apa? Contohnya dalam satu-satu keadaan, contohnya saya nak gunakan dua shape. Contohnya saya nak letak shape ni. Padahal shape ni saya nak letak di belakang kepada shape yang pertama tadi. Okey, jadi time ni lah, apa masa ni lah kita gunakan arrange ni. Okey, bring to front maksudnya kita nak bawa yang mana kita klik ni ke hadapan. Send to back. Okey, send to back. Nampak? Automatik kita yang mana kita klik tu kita letakkan dia di bahagian belakang. Send to back Bring to forward. Bring forward maksudnya kita nak ke depan semula. Send to backward maksudnya kita nak ke hadapan. Pilih yang bersesuaian ikut kehendak kita. Kemudian kita ada group object ni. Okey, group object maksudnya dalam satu keadaan. Okey, ini nampak dalam satu keadaan ni masih bercerai bercerai ataupun tidak bergabung lah Okey, kalau kita gunakan arrange ni kita klik tekan control pada keyboard ni, pada ni dan keyboard, kita arrange, nampak automatik group ni akan keluar simbol dan kita boleh tekan lah. Kalau macam tadi kan nampak yang tadi dia tak keluar, maksudnya kita tidak boleh gunakan group ni. Maksudnya kita tekan, apabila kita klik group, kita boleh bersekali dengan di hadapan. Kalau kita tak nak, kita ungroup. Maksudnya satu-satulah. Maksudnya kita nak keluarkan ini satu, maksudnya kita nak ceraikan dia. Kalau kita buat macam tadi, contohnya dalam keadaan tadi kita tekan regroup balik. Regroup maksudnya kita nak dalam keadaan group tadi, kita tekan sekali je, automatik dua-dua dah boleh berjalan sekali. Ataupun kita boleh pindahkan di mana-mana dokumentasi serentak. Serentak. Okey, kalau yang tadi masih lagi berpisah-pisah Alright, itu sebagai contoh kita gunakan pada bahagian ini. Order object dan juga group object.
Okey, position. Position ni biasa kalau kita klik, position ni kita nak dalam keadaan left alignment, alignment left, center, center. Kita boleh mainkan kat sini ataupun kita boleh gunakan anak panah 4 untuk pindahkan di mana-mana bahagian yang kita perlukan. Alright. Okey, kemudian quick style ni sama juga macam drawing tools ni. Quick style ni tengok kita nak ubah keadaan. Apabila kita dah ubah keadaan, dah jadi group, automatik kita punya kalau kita ubah warna, automatik dia akan jadi warna tu bersekali lah. Okey, kalau kita dah ubah menjadi group. Kalau kita tak nak, kita ungroup balik. Ungroup balik. Okey, ungroup. Okey, kita boleh pindahkan satu per satu mengikut cita rasa kita. Alright, boleh? Boleh. Ni shape tadi lah yang kita gunakan. Okey, boleh. Untuk hari ni senang saja kan. Kita ada paragraf, drawing dan ingatkan kembali kita punya font, slide dan juga clipboard supaya kita semudah untuk kita gunakan pembelajaran yang akan datang. Okey, selamat mencuba dan semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.